getah pisang juga didapati mustajab dalam menyembuhkan luka. Terdahulu, getah pisang sering digunakan untuk memberhentikan darah luka yang mengalir. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 15 Muharram 1443 Hijriah. Hari ini bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga rakan setugas saya Hawa Rizwana untuk siaran 24 Ogos 2021 untuk menceriakan hari Selasa anda. Dan Hawa, sedar tak sedar kan Hawa, sekarang ni kita tinggal kurang lebih seminggu sahaja lagi sebelum kita menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-64. Betul, begitu cepat masa berlalu kan. Tetapi apa pun apa yang kami harapkan dalam kalangan anda penonton kami, sama ada yang menonton kami di kaca TV ataupun Facebook Live WHI TV3, kami harapkan anda ceria saja pada hari ini walau apa pun yang berlaku. Kau boleh kan komen dekat ruangan komen tu apa yang membuatkan anda tersenyum pada hari ini. Betul tu, dan buat yang belum follow kami di Instagram maupun di Facebook, sila-silalah follow kami di Wanita Hari Ini TV3. Kalau di Instagram pula WHI TV3. Dan untuk hari ini kan Hawa, ada pelbagai pengisian menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tetapi kalau kita bercakap tentang pandemik sekarang ni kan, mesti ramai dalam kalangan kita, termasuklah penonton juga, yang cuba hobi baru. Betul. Kalau Hawa cuba hobi apa? Hobi saya sekarang ni, saya macam-macam hobi. Tapi bila ada masa tu luang je, belajar main lagu baru kat piano. Wah, hebat. Kalau macam je. apa yang Yana selalu tengok juga, ramai dalam kalangan kita yang mula bercucuk tanam. Betul. Ini yang dua jejaka ini, Zul dan Jorizal dari Saujana Utama. Ialah masa pandemik ni kita lihat ramai masyarakat Malaysia prihatin membantu mereka yang memerlukan. Tetapi dua jejaka ini pada awalnya mereka duduk serumah. Pada awalnya hobi mereka bercucuk tanam. Tetapi bila menjadi, jiran pun dah minta nak beli sayur. Tetapi kata mereka, tak apa, ambil percuma saja sayur-sayur yang ditanam tu. Dan sekarang ni ada lebih daripada 10 jenis sayuran yang mereka tanam bersama dan masih lagi tidak menjual. Mereka bersedekah kepada sesiapa sahaja yang menginginkan sayur-sayuran mereka. Dan juga memetik kata Zul, dia kata nak membantu atau bersedekah tak semestinya dengan wang ringgit. Setuju. Seronok sangat bila tengok orang happy, kita pun tumpang happy sekali. Sambil tu boleh juga keluarkan peluh. Tengok tu Hawa gebu-gebu sayur-sayuran dia. Ya, penuh dekat rumah tu dah macam kebun dah. Tapi apa yang mereka lakukan ni sebenarnya tak putus asa. Asalnya, Yaina, mereka tanam stevia tapi tak jadi. Lepas tu cuba sayur-sayuran lain pula menjadi. Jadi kita ada kalanya bila dah buat sesuatu tak menjadi, kita give up kan, kita putus asa kan. Tetapi bila kita berusaha tengok hasilnya lebih daripada yang kita jangkakan. Betul. Kan? Bukan sahaja mendapat pahala bersedekah kepada jiran-jiran tetangga, tetapi juga orang kata berbudi dengan tanah ni pun juga pahalanya besar juga. Betul. Dan mendapat manfaat bersama. Okey, kalau anda juga mula menanam sayur-sayuran, jom kongsi dengan kami di Wanita Hari Ini TV3, sama ada di Facebook ataupun di Instagram. Dan Hawa, hari ini juga menariknya rangkuman video TikTok yang telah pun dirangkumkan oleh wartawan kami berkaitan dengan tanaman juga, iaitu pisang. Hawa suka makan pisang tak? Suka. Saya suka lenyek kan pisang tu, lepas tu saya sapu dekat roti bakar. Sedapnya. Dan untuk itu, jom kita saksikan rangkuman video TikTok berkaitan dengan pisang ni. Jadi untuk hari ini, jom kita buat mold daripada batang pisang pula. Let's go. Batang pisang tadi kita ambil dan kita potong. Batang pisang yang kita dah ambil tadi ni, kita kena racik kecil-kecil. Macam ni. Tada! Kita dalam bekas macam ni kan. Lepas tu kita tambahkan dengan gula merah. Okey. Bila kita dah penuhkan dia dengan gula merah, kita
kita sebatirkan dia. Macam ni je. Okay, sebenarnya resepi yang paling baik adalah nisbah dia lah. Separuh batang pisang dan separuh molasses. Tak ada molasses, guna gula merah. Tak ada gula merah, guna gula pasir. Untuk yang ini, kita peram selama 7 hari. Seminggu, lebih lagi bagus. 5 kebaikan pisang yang ramai tak tahu. Tempat kelima, sekiranya anda cirit-birit, pisang boleh membantu menambahkan potasium dalam badan anda. Tempat keempat, boleh mengurangkan resiko mendapat penyakit jantung. Tempat ketiga, pisang membantu mencegah pembentukan radikal bebas yang menyebabkan kanser. Tempat kedua, memakan satu pisang setiap hari boleh mengurangkan resiko 34% untuk mendapat penyakit asma. Tempat pertama, boleh mengurangkan tekanan darah. Bazirnya jangan buang kulit-kulit ni yo. Simpan kulit-kulit pisang ni, kemudian letak air gitu. Lepas tu, lock dia situ dalam 4 jam gitu. Lepas tu bolehlah bawa air pisang ni siram pokok bunga rumah kita. Lepas tu pokok-pokok ni comel tau. Dalam tu memang banyak zat-zat hebat-hebat lah. Orang letak dalam botol gitu untuk macam ke pokok-pokok kecil-kecil gitu. Spray-spray je supaya pokok kita sihat molek. Selamat mencuba. Yaina, tahu tak ada macam-macam kebaikan pisang ni. Itulah. Kalau kita tengok kan, banyak tips yang dikongsikan daripada khasiat kalau kita makan, juga khasiat kepada pokok-pokok yang ditanam juga. Ya, tadi tips yang dikongsikan cara nak tanam pokok pisang betul. kan. Kebaikan pisang Betul. dan juga kalau kulit pisang tu sayang, jangan buang. Banyak manfaatnya. Kalau Hawa suka buat apa dengan kulit pisang? Saya tak pernah buat apa-apa ni dengan kulit pisang. Tapi tadi Uyaina dah tanya saya suka makan pisang. Jadi saya nak tahu Uyaina kalau pisang makan kuih ke, makan begitu saja ke? Okey, macam saya kan Hawa, saya lahir di Kuala Kangsar, Perak. Jadi saya memang orang asli Kuala. Kalau orang Perak, kita selalu makan pengat pisang. Dan sampai ke hari ini juga, ibu saya, Umi, memang selalu sangat buat pengat pisang untuk kami sekeluarga. Jadi saya memang suka makan pengat pisang. Pengat pisang ni kan, dia gula Melaka, lepas tu dia masak sekali dengan pisang tu, sedap dimakan secara panas ataupun secara sejuk. Tapi kan Hawa, alang-alang apa tu? Alah-alah Uyaina dah sebut kan. Saya teringin nak rasa air tangan orang asli Perak ni. Boleh. Nanti saya juga nak rasa air tangan orang asli Langkawi. Okey, tapi sedikit fakta menarik tentang pisang untuk anda semua kan. Selain tinggi dengan potasium, tinggi dengan serat, kalau anda nak tahu sebenarnya pisang ni juga tergolong sebahagian daripada beri, okey, tetapi strawberry pula bukan golongan beri. Itulah kenapa. Nanti nak tahu, kita kena ada topik lain pula tentang tu. Tapi namanya bukan pisang berry ya? Bukan. Pisang saja. Anda juga boleh kongsikan kepada kami tips tentang pemilihan buah pisang kan. Buah pisang pun ada pelbagai, ada pisang berangan, ada pisang tanduk sesuai nak masak apa dan sebagainya. Anda boleh kongsikan di Facebook WHITV3 dan follow kami, ikuti kami di Instagram WHITV3. Kami nak rehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini dengan topik variasi menu berasaskan pisang. Pisang ni buah yang cukup versatile kan. Bukan saja di Malaysia, makanan barat pun pencuci mulutnya banana split. Kalau dekat sini pisang sebagai lauk pun ada juga. Betul. Kan, lauk jantung pisang dan sebagainya. Memang dari daun sampai ke buah sampai ke umbutnya pun memang bermanfaat. Sebatang pokok pisang tu. Setandan pokok pisang tu. Betul. Baik. Dan untuk hari ini kita ada beberapa orang tetamu yang istimewa sudah pun terhubung dalam talian yang akan berkongsi dengan kita semua tentang pelbagai variasi menu berasaskan pisang. Sudah pun terhubung di talian sekarang ni, kita bersama dengan Puan Rosayu Ahmad dari Mama Su Kitchen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yana, Hawa. Kita juga bersama dengan Encik Abdul Malik Arifin dari Dapur Ayah. Cik Malik, okey? Cik Malik? Cik Malik boleh unmute dulu. Assalamualaikum, Cik Malik. Okey, kita dah dengar dah suara Cik Malik. Okey, dan seterusnya kita bersama dengan Awin dari Kayla's Oven. Hai. Hai Awin. Dan terakhir sekali kita bersama dengan Puan Nur Izzah Hidayati Ghazali dari Lelepat. Assalamualaikum, hai. Hai. Terima kasih semuanya kerana bersama kami di WHI tengah hari ini.
Sama-sama. Baiklah, menu yang dikongsikan ni memang cukup menarik dan anda penonton wanita hari ini harus ikuti kami selama perbincangan ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan rakan-rakan kita ni suka makan pisang yang macam mana. Jom kita tengok. Suka sangat makan pisang sebab dia banyak khasiat dalam tu yang kita tak tahu. Yang boleh bagi kita tenaga harian. And then dia mudah dapat di mana-mana sahaja. Ya, saya suka pisang sebab pisang ni adalah satu buah-buahan yang banyak nutrisi. Bisa katakan kalau di waktu-waktu malam kita tiba-tiba terasa lapar nak makan nasi, payah nanti perut kembung kan. So tak boleh. So kita makan pisang sebab pisang kita makan dalam 1, 2, 3 biji. Lepas tu nanti automatically kita akan terus rasa kenyang dan kita boleh tidur dengan hati yang tenang. Memang suka sangat makan pisang, and antara buah-buahan yang lain, pisang merupakan top favourite saya. Sebabnya bagi saya pisang ni rasa dia tak memualkan, which is tak berapa nak manis and tak berapa nak masam, dan juga sesuai untuk semua peringkat umur. Sangat pisang, which is you boleh makan dengan roti buku, makan tempe petang, cukurut pisang. And at the same time juga, I boleh buat ice smoothies for my energy drink. Antara menu favourite saya ialah kek pisang, keripik pisang, dan yang paling saya suka ialah banana shake. Sangat sedap. Sangat-sangat suka cekodok pisang dengan pengat pisang. Ya Allah, serius sedap, memang sedap sangat. So benda tu yang nak kau buat sama ada pencuci mulut ataupun untuk makan petang. Sebenarnya kan Hawa, boleh dikatakan rata-rata masyarakat di Malaysia memang suka dengan pisang. Macam Hawa kata tadi itulah, macam-macam yang boleh kita olah dijadikan menu pisang ni. Okey, dan untuk menu yang pertama, kita pergi ke kuih tradisional terlebih dahulu. Kita bersama dengan Puan Ros Ayu Ahmad dari Mama Su Kitchen. Okey, Puan Ayu. Ya, saya. Okey, kalau boleh kongsikan, hari ini nak bercerita tentang kuih Nagasari, betul? Betul. Okey, pertama sekali mungkin boleh ceritakanlah terlebih dahulu, kuih Nagasari ni datangnya dari mana dan macam mana boleh terjadinya kuih ni? Okey, kuih Nagasari ni dia popular di negeri pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan juga di separuh Indonesia, Jawa, Bugis. Kalau Puan Rosayu, asal dia dari mana? Saya Mama Su berasal daripada Kuala Lumpur. Okey, baik. Kalau kita bercakap pula tentang bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kuih Nagasari ni, apa pula bahan-bahannya? Okey, bahan dia simple dan mudah didapati. Okey, semestinya pisang. Lepas tu kita memerlukan tepung beras, sedikit tepung ubi ataupun tepung sagu ataupun tepung jagung. Yang itu optional ya, yang 3 tepung tu. Yang tepung beras tu dia punya main. So santan dan air. Okey, kalau dari segi Mama Su, kalau dari segi pisangnya pula, pisang apa yang paling sedap nak buat kuih Nagasari ni? Untuk Nagasari ni, Mama Su menggunakan pisang nipah ya. Pisang nipah. Selain pada pisang nipah, kita boleh gunakan pisang emas dan pisang montel tu. Yang itu pun sedap. Yang manis lah, bukan pisang nangka semua yang untuk goreng tu tak berapa sesuai lah. Okey. Kalau boleh, pisang nipah, kita dengar pisang montel kan. Kenapa tu? Kenapa paling sesuai untuk kuih Nagasari ni? Sebab dia mempunyai tekstur yang rasa manis and then lembut. Okey, kadang-kadang kan kita adalah juga yang confuse ataupun keliru kuih Nagasari ni dengan kuih lepat pisang kan, sebab ala-ala sama sebenarnya. Tapi apa sebenarnya yang paling membezakan antara kedua jenis kuih ni? Okey. Dia nampak sama sebab kita lipat dia di dalam daun pisang. Tapi ingredient dia adalah sangat-sangat berbeza. Sebab lepat pisang kita gunakan tepung gandum dan pisang yang telah kita lenyek ya. Nagasari kita tak gunakan tepung gandum, kita gunakan tepung beras, gula, santan dan sedikit tepung sagu ataupun tepung ubi tu kita masak di atas dapur sehingga likat dan kita susun macam di dalam video yang Mama Su tunjukkan ni. Kalau lepat pisang kita akan lenyekkan pisang, tepung gandum, gula, and then kita letak kelapa parut, and then kita lipat baru kita kukus. Sangat-sangat berbeza.
Sangat-sangat berbeza rasanya ya. Saya tengok dekat video ni kan Mama Su penggunaan daun pisang tu kan. Tetapi kalau boleh Mama Su kongsikan, daun pisang ni bukan semua yang kita sesuai guna untuk balut kuih kan? Untuk Mama Su tak ada masalah. Apa-apa daun pun boleh. Yang Mama Su guna ni adalah daun pisang montel yang Mama Su tanam sendiri pokoknya. Comel lah nama pisang ni. Pisang montel. Montel ataupun berangan pisang berangan. Okey. Adakah Mama Su, adakah daun pisang ni perlu dilayurkan dulu atas api? Kalau dulu kita layurkan di atas api. Tapi Mama Su ada tip yang lebih mudah. Apa tu Mama Su? Silakan. Kita boleh kukus daun pisang tu. Senang. Jadi tak payah nak layu satu-satu. Kita sediakan periuk kukus and then kita kukuskan daun pisang sampai dia lembut and then kita boleh keluarkan. Dan yang paling bagusnya daun pisang yang kita kukus ni kita boleh simpan. Kalau tak habis kita boleh simpan di dalam freezer. So next time nak pakai kita ambil dan kita boleh kukuskan balik. Dah tak layu lah ya. Sedap tau bau daun pisang tu. Betul. Tadi kan Mama Su ada kongsi juga kan nak kena kukus dia kan. Jadi biasanya berapa lama masa yang diambil untuk mengukus kuih Nagasari ni supaya dia sedap dimakan? Okey, kuih Nagasari ni antara 20 minit ke 30 minit sahaja. Sekejap je. Tadi bila tengok dah dipotong tu Allah cantiknya. Macam tadi kan paparan tu sedap tadi. Dia akan cantik ya pisang tu akan kita buka tu nampak kan. Kuih dia sangat lemak. Kalau Yana boleh bayangkan dia macam rasa kuih bubur somsom tau yang dia punya putih tu. Sebab bubur somsom pun kita gunakan tepung beras kan. Dan yang santan. So macam itulah tapi ada pisang di dalamnya. Umi saya selalu buat bubur somsom tu. Favorite kan awak kan? Okey, kalau puasa tak boleh miss. Mama Su. Ya saya. Kalau boleh kongsikan social media, kalaulah ada penonton kita nak rasa kuih Nagasari dari Mama Su Kitchen ni macam mana caranya? Okey, boleh pergi ke IG Mama Su Kitchen ataupun Facebook page Mama Su Kitchen. Apa lagi antara menu yang ada? Mama Su actually more tu pada lauk pauk, kimchi, kuih-kuih tu bolehlah tapi kena order dulu ya. Mama Su tak jual ke kedai kan, home base. Jadi kena pre-order lah ya. Ya saya. Okey baik, terima kasih Mama Su atas perkongsian. Terima kasih Yana, terima kasih Hawa. Terima kasih Mama Su. Stay safe. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hawa, itu berkenaan dengan kuih Nagasari dan sesetengah negeri di Malaysia juga kenali kuih ni sebagai kuih bandang. Itu sedikitlah perkongsian mengenai kuih Nagasari itu tadi. Okey, seterusnya kita bersama siapa Hawa? Seterusnya kita bersama dengan Encik Abdul Malik Arifin dari Dapur Ayah. Kalau tadi kita pencuci mulut, sekarang ini lauk pula. Lauknya gulai umbut pisang dan daging. Assalamualaikum Cik Malik. Salam. Apa khabar Cik Malik, sihat? Sihat, alhamdulillah sihat. Okey, Cik Malik, kita nak terus bercerita tentang gulai umbut pisang dan daging ni. Dengar-dengar cerita gulai umbut pisang ni kan biasanya terkenal di negeri Kedah. Orang kata kalau ada majlis-majlis kenduri kan, gulai umbut pisang dan daging ni antara yang wajib dikongsikan. Betul ke Cik Malik? Betul. Cik Malik sendiri asal dari mana? Saya asal daripada Baling, Kedah. Okey. Cik Malik boleh kongsikan teruslah mungkin cara-cara nak buat gulai umbut pisang dan juga daging ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih jemput saya ya. Okey. Gulai umbut pisang ni sebenarnya dia punya menu daripada Baling Kedah. Tak semua dalam negeri Kedah ni, tak semua tempat dalam negeri Kedah yang buat benda ni. Cuma di daerah Baling saja, terutamanya di musim kenduri. Kalau tak kenduri tu rasanya susah nak dapat menu ni kalau tak ada kenduri kahwin. Lepas tu dia punya satu lagi, dia punya nak preparation untuk nak buat gulai kawal ni susah sikit lah. Sebab tu dia nak buat dalam kuantiti yang sikit tu kadang tak berbaloi. That's why dia buat dalam kuantiti yang banyak, satu kawah. Untuk kenduri lah ya? Standard buat untuk kenduri. Itu. Okey, Cik Malik, kalau umbut pisang ni ataupun batang pisang ni, pokok pisang jenis apa yang sesuai ya? Pisang hutan.
Kenapa tu, Cik Malik? Standard kalau kat rumah kenduri kebanyakannya pakai pisang hutan. Sebabnya Encik Malik umbuk pisang yang kita pakai ni umbuk pisang yang belum berjantung dan belum berbuah. Cik Malik, sekarang ni dekat Kaca TV kan kita sedang tengok demo masakannya. Apa yang sedang dilakukan tu? Itu menumis tu. Apa bahan-bahannya ya? Menumis 3 serangkai buah macam bunga cengkeh, buah pelaga, kulit kayu manis, tumis. Dia standard macam gulai biasa juga. Cuma dia ada beza daripada segi kita letak santan, kita letak kerisik. Kalau boleh letakkan lebih rempah. Lebih banyak rempah lagi sedap. Biasanya memang guna rempah kari daging lah ya. Tapi kan tadi kalau kita cakap pasal umbut ataupun batang pisang tu sendiri kan. Batang pisang ni biasanya ada getah. Jadi memang penting untuk kita keluarkan bebenang getah tu terlebih dahulu. Dan berapa lama sebenarnya kita nak siapkan masakan ni? Kalau saya nak buat untuk sekawah tu, sekurang-kurangnya saya spend masa 2 jam untuk nak layan umbut dia saja. Dia punya tali apa semua, nak cuci, nak tos, nak basuh apa semua dalam 2 jam. Tak lari pada tu. Sedap tu apa tengok tu. Itulah. Encik Malik, mungkin ada dalam kalangan penonton kita tak pernah lagi rasa umbut pisang ni. Kalau boleh kongsikan rasanya bagaimana? Teksturnya macam mana? Kalau pada ahlinya dia akan tahu dia punya rasa dia macam mana. Kalau orang yang tak biasa tu mungkin dia macam sesuatu yang baru pada dia. Sebab umbut pisang tu dia nak gigit, nak makan, nak telan tu rasanya macam pelik. Tapi kalau orang yang dah biasa makan, dah pernah kenduri dekat terutamanya dekat kawasan Baling, pernah makan kenduri. Menu ni wajib ada. Kalau pernah makan kenduri, dia bila dah rasa tu alhamdulillah. Dekat ni dia akan mencari-carilah. Dan kalau Cik Malik boleh kongsikan juga apa istimewanya daging umbut pisang masak kari ni kan? Apa istimewanya daripada dapur ayah ni? Istimewanya saya masak standard buat macam kat rumah kenduri, buat satu kawah yang besar. Lepas tu saya sejukkan, lepas tu saya frozen kan. Lepas tu yang frozen tu boleh tahan lebih kurang dalam 6 bulan dalam frozen. Bila dipanaskan balik, insya-Allah dia punya rasa tu macam baru lepas masak. Hawa bolehlah kita cari yang frozen lepas ni. Terima kasih banyak-banyak Encik Malik Arifin. Kalau penonton wanita hari ini nak rasa gulai umbut pisang dan daging Encik Malik ni, boleh ikuti laman media sosial mana? Ya, Dapur Ayah boleh ataupun dekat Facebook saya dekat Malik Besar. Instagram. Baik Cik Malik, terima kasih banyak-banyak. Memang perkongsian sangat-sangat menarik terutamanya bagi kita yang macam Yana sendiri tak pernah rasa lagi tau gulai umbut daging ni. Jadi terima kasih Cik Malik. Stay safe. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Masakan seterusnya, kita ada masak lemak jantung pisang pula. Kita dah ada buah pisang, kita dah ada umbut pisang. Sekarang ni jantungnya pula. Ya, betul tu. Dan sekarang ni sudah pun terhubung dalam talian kita bersama dengan Cik Awin. Assalamualaikum Cik Awin dari Kailas Oven. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Cik Awin, kalau boleh kongsikan, biasanya masak lemak ni kan biasanya terkenal di Negeri Sembilan, orang Nogori. Jadi adakah ianya juga antara salah satu menu yang terkenal dari Negeri Sembilan sendiri? Cik Awin orang negeri ya? Tak, saya orang Johor. Tapi saya tak tahulah ini menu asal-usul daripada mana kan. Tapi sebab suka makan. Suka makan masak lemak ke suka makan jantung pisang? Suka makan jantung pisang. Okey. Okey, kau boleh kongsikan keistimewaan masak lemak jantung pisang Awin ni? Keistimewaan dia sedaplah. Mestilah. Okey, dan bercakap tentang jantung pisang ni kan, tak ramai orang biasa nak memasak jantung pisang ni. Kita tahu rebus, tetapi cara rebusnya pun perlu tahu juga kan? Kalau boleh kongsikan tips nak merebus jantung pisang ni, Awin? Okey,
tips yang saya praktis lah. Kalau macam kita rebus, kita tak nak dia lebam kan. So bila kita dah kopek yang luar tu, kita jangan belah dulu. Kita rebus sebiji tu. Tapi depan tu kita lebihkan sikit untuk getah tu keluar masa rebus, and kita campur garam dan juga asam keping masa rebus tu dalam 15 minit lah sebiji tu. Macam mana kita bila dah rebus, bila rebus baru kita angkat dia sejuk sikit, baru kita potong. Dan dia tak lebam sangat lah dalam dia. Okey. Dan Cik Awin, kalau boleh kongsikan jenis jantung pisang yang digunakan ni, sebab sefaham saya biasanya kena guna jantung pisang nipah sebab dia tak adalah rasa kelat sangat, tak rasa pahit sangat. Tapi kalau Awin punya resepi ni guna jantung pisang apa? Sebenarnya ada few jantung pisang yang kita boleh masak. Ada jantung pisang abu, pisang nangka, pisang raja, pisang awak. Tu some yang kita senang nak dapat lah dekat pasar. Itu semua okey, semua boleh. Okey. Kalau masak lemak daging, masak lemak ayam, kita dah biasa dengar kan cara-cara masaknya. Tetapi kalau masak lemak jantung pisang ni macam mana pula caranya? Bila nak letak jantung pisang tu ataupun kaedah irisannya ke? Okey, mula-mula kita dah rebuskan. Bila kita dah rebus, baru kita hiris-hiris. Ada yang suka tebal, buat tebal sikit lah. Kalau suka nipis, buat nipis lah. Dan untuk perencah dia, kita blender bawang besar, bawang putih, lengkuas, sikit halia, kunyit, ikan bilis, cili padi blender. Lepas tu kita panaskan minyak, kita masukkan serai dulu bagi dia naik bau. Kemudian kita masukkan yang kita dah blender tadi tu sampai dia garing. Lepas tu masukkan jantung pisang yang kita dah rebus, dah hiris tadi lah. Lepas tu bagi dia macam dia sekata, baru masukkan santan, air sikit, masukkan daun kunyit supaya dia naik bau. Masukkan garam. Cik Awin, tadi Cik Awin kongsikan masukkan ikan bilis kan? Jadi untuk nak masak gula lemak jantung pisang ni memang sedap dimasak bersama dengan ikan bilis ke, ataupun boleh juga ada alternatif-alternatif yang lain? Boleh, ada juga yang masak dengan udang geragau. Kadang-kadang kita masak juga, kita letak udang besar kan, udang segar pun boleh juga. Ikut pada kita punya ni lah, kita punya selera lah. Saya pernah makan apa tahu, apa tu jantung pisang tu dia masak sekali dengan ikan masin. Oh, sedap. Ada juga. Sedap sangat hawa. Okey, selain daripada masak lemak ni kan Awin, lauk apa lagi ataupun masakan apa lagi yang sesuai dengan jantung pisang ni? Jantung pisang ni kalau kita rebus je, makan dengan sambal belacan pun sedap. Yang tu memang semestinya lah, tu favourite tu. Kan. Kalau macam masa saya duduk dekat utara dulu, dia orang makan juga dengan daging salai kan. Tapi kan untuk menu ataupun resepi yang Awin kongsikan ni, sebenarnya ini resepi dari mana? Awin belajar ke ataupun turun-temurun ke ataupun macam mana? Turun-temurun lah daripada arwah mak saya. Wah, sedap tu. Itulah. Terima kasih banyak-banyak Awin. Selain daripada masak lemak jantung pisang ni kan, apa lagi menu yang disediakan di Kayla's Oven? Kayla's Oven. Kayla's Oven actually kita more tu macam Italian punya lah, lasagna. Wah. Ada juga tahu bergedil, yang lokal lah, risoles. Ni penerbit kami kata lepas ni bolehlah buat jantung pisang lasagna. Wow, vegetarian tu. Ya, Sugita mesti suka tu. Okey, baik, kalau nak kongsikan juga social media silakan. IG kami adalah Kayla's Oven, boleh follow kami. Okey, Kayla's Oven. Kayla's Oven. Baik, Awin, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian jantung pisang tu tadi. Lepas ni bolehlah kita cuba. Terima kasih, stay safe. Okey, Hawa, kita ada lagi satu menu. Tapi sebelum tu, kami ada satu perkongsian menarik berkenaan dengan trivia berkaitan dengan pisang. Jom kita tengok. Tahukah anda, terdahulu pisang mula dikenali di negara-negara tropika oleh kerana perkembangan aktiviti perdagangan. Tanaman buah yang berasal dari Asia Tenggara ini merupakan buah yang kaya dengan pelbagai khasiat yang amat berguna kepada manusia. Terdapat lebih daripada 10 jenis buah pisang. Antara yang popular ialah pisang emas, pisang tanduk, pisang berangan dan pisang abu. Uniknya buah ini, ia berubah-ubah dari segi saiz, warna serta ketegasan. Namun kebiasaannya buah ini berbentuk panjang dan melengkung.
Manakala dari segi warnanya pula terdiri dengan warna kuning, hijau, merah, ungu atau coklat apabila masak. Pisang juga mampu membekalkan sumber tenaga kepada tubuh manusia. Hanya dengan memakan 2 biji pisang, ianya bersamaan dengan mempunyai tenaga untuk 90 minit senaman. Pisang juga merupakan makanan terbaik sebelum mula bersenam kerana kandungan potasium di dalamnya dapat menstabilkan saraf serta fungsi otot ketika bersenam. Kulit pisang juga mempunyai banyak kegunaan yang tersendiri. Selain boleh dijadikan sebagai bahan tumisan dalam masakan, kulitnya boleh digunakan sebagai baja semula jadi. Nutrien di dalam kulit pisang ternyata mampu membantu tanaman untuk lebih subur serta bagus untuk pertumbuhannya. Namun tahukah anda, getah pisang juga didapati mustajab dalam menyembuhkan luka. Terdahulu getah pisang sering digunakan untuk memberhentikan darah luka yang mengalir. Ternyata pisang bukan sahaja enak dijadikan sebagai snack ringan, namun banyak juga manfaatnya yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Itu dia manfaat buah pisang yang kalau kita ceritakan, kongsikan tentang manfaatnya, memang banyak. 1 jam tak cukup. Betul. Okey, Baiklah. dan sekarang ni kita nak pergi ke menu terakhir kita untuk hari ini. Sudah terhubung dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Nur Izzah Hidayati Ghazali dari Lelepat dan pastinya nak berkongsi tentang lepat pisang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Yana dan Howard. Hello. Hai. Okey, hari ni kita nak bercakap tentang lepat pisang. Biasanya lepat pisang ni terkenal dari negeri mana? Kalau nak katakan terkenal tu rasanya semua negeri ada kot. Betul. lepat pisang. So, lepat pisang ni sebenarnya terkenal waktu zaman atuk moyang nenek kita dulu. Betul. Izzah, saya sebenarnya suka sangat lepat pisang ni. Tetapi kadang-kala bila setengah lepat yang saya makan tu dia kenyal sangat. Dia tak lembut sangat. Mungkin kalau ada tips cara nak buat lepat pisang yang lembut dan sedap, Izzah? Kalau lepat pisang nak sedap, dia kena ada tepung beras. Lagi? Tepung beras, tepung gandum, santan, gula, garam. Dan bancuhan dia tu pun mesti kena betul tak? Betul. Pisang kalau boleh jangan dia terlalu hancur sangat. Nanti kita tak dapat rasa nikmat pisang tu. Nikmat pisang itu tu. tips Dan dia. bercakap pasal pisang kan Izzah, kalau boleh kongsikan pisang apa yang paling sedap kalau nak buat lepat pisang ni? Bagi saya lah, kalau saya guna lepat ni pisang lemak manis. Sebab lemak manis ni dia tak perlu kita nak guna gula banyak. Sebabnya pisang tu memang dah manis dah. Dah kat situ lah lepat pisang tu. Izzah, kalau lepat pisang ni kan ada orang dia pelbagaikan tau. Dia letak chocolate chips dan sebagainya. Kalau Izzah, resepi yang original saja ke ada kepelbagaian juga? Buat lepat boleh letak juga untuk kelapa di tengah pisang tu. Tapi sebenarnya kan kalau letak kelapa tu memang favourite saya juga. Yang original itu kan lepat pisang dengan kelapa tu. Lagi Izzah, kalau boleh kongsikan apa sebenarnya keistimewaan lepat pisang dari Lelepat ni? Kalau keistimewaan untuk Lelepat ni, kami lebihkan kepada pisang. Kami tak guna tepung banyak, tapi pisang. Bila kita makan lepat tu, kita akan rasa pisang dia lebih. Sebab kata Izzah tadi lah, rasa nikmat bila makan lepat pisang tu. Terjawablah persoalan saya tadi bila tanyakan kenapa ada yang sedap, ada yang kurang sedap. Sebab lebih pisangnya, jadi manis pisang tu lebih sikit. Baiklah, Izzah, pisang yang paling sesuai lah untuk kita nak buat lepat ni. Untuk nak buat lepat, pisang paling sesuai. Lemak manis je tadi. Lemak manis tadi. Dan Izzah, kalau boleh kongsikan juga kan, kalau nak kukus tu berapa lama Izzah? Kalau nak kukus tu dia ambil masa dalam 15 hingga 20 minit. Oh, tak payah lama-lama sangat lah. Kalau tak itu kot saya rasa dia jadi keras sikit, betul tak? Bukan. Yang keras tu bila kita berlebih tepung. Oh, okey. Dia kena mix dengan tepung beras. Bila ada tepung beras tu dia akan jadi kenyal. Dan
Dan Iza, kalau boleh kongsikan juga kan, lepas kita dah kukus tu kan, berapa lama kita boleh simpan dia di luar? Oh, pisang tu seharian boleh duduk di luar. Tapi kalau sekarang kan ramai orang buat melalui frozen kan. Lepas pisang boleh buat frozen. So, lagi mudah orang nak simpan lepas itu dalam peti dan kalau nak makan nanti, dia orang boleh terus kukus saja. Macam saya pun selalu macam tu. Kalau beli lepak pisang waktu petang tak habis, esok tu kita perangatkan balik boleh makan. So, dia lagi sedap. Betul. Baik Izzah, kalau penonton WHI nak buat pesanan ke ataupun nak belajar tips buat lepat pisang ni, apa media sosial yang boleh mereka hubungi? Masa ni boleh layari kita orang punya Facebook Lelepat dan IG Lelepat Official. Okey, apa lagi antara menu lepat yang ada di Lelepat Official ni? Ada lepat ubi, ada lepat labu. Wow, sedapnya. Tapi semua ni kena pre-order lah ya? Semua kena pre-order ataupun memang kalau buat tempahan boleh terus dapat? Memang dah ada. Okey. Maksudnya kalau kita buat pesanan hari ni boleh dapat terus lah ya? Okey, baiklah. Okey, baik. Itu sahaja perkongsian dari Iza pada hari ini berkenaan dengan lepat pisang. Terima kasih banyak-banyak Iza atas perkongsian Iza. Sama-sama. Terima kasih juga jemput saya. Okey, terima kasih. Hawa, antara keempat-empat menu hari ni, yang mana satu paling Hawa suka? Paling saya suka ialah masak lemak jantung pisang. Sebab saya memang suka masak lemak lah kot. Kalau Yana? Ingatkan suka jantung pisang tu tadi. Jantung pisang okey. Kalau saya suka kuih Nagasari kot. Itulah potong nampak sedap je kan? Sangat-sangat kan? Kita ni kalau cakap pasal makanan, tak habis. Betul tu. Dan sekejap lagi kan sebenarnya Hawa, kita nak bersama dengan 3 orang individu yang boleh dikatakan kisah mereka ni boleh dijadikan inspirasi untuk kita semua. Sekejap sahaja lagi berkenaan juga dengan pisang goreng. Selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ini. Dia kisah inspirasi 3 orang pelajar yang mana mereka sudah pun bersahabat dari usia 14 tahun lagi dan sekarang ni walaupun masih lagi menuntut di universiti tetapi sudah pun terlibat dalam bidang keusahawanan secara kreatif dan juga inovatif. Sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini kita bersama dengan Muhammad Haikal Hakimi Yusri, Syaidil Haq Ahmad Fakhrul Razi dan Nik Muhammad Ashran Nik Mazri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nampak ada lagi seorang dekat situ. Siapakah namanya yang tidak disebut itu? Zaim Imadi. Nama saya Muhammad Zaim Imadi. Zaim Imadi. Okey, baik. Mana satu Haikal, mana satu Syaidil Haq dan mana satu Ashran? Okey. Saya Haikal Hakimi. Yang ini Syaidil dan ini Ashran. Okey. Kita nak tahulah macam mana anda berempat ni boleh tiba-tiba ada idea nak buat perniagaan goreng pisang ni. Okey, yang tercetusnya idea untuk berniaga pisang goreng ni. Sekarang kan tengah ODF sebab MCO. Jadi saya nampak macam ada ruang untuk membuat sesuatu. Jadi saya pun ajaklah yang lain ni untuk berniaga sekali. Okey, dan tak sangka pula sambutan dia luar biasa apatah lagi bila viral di TikTok kan? Alhamdulillah, viral di TikTok. Okey, tapi kan Hawa, kalau kita tengok kan adik-adik kita ni baru berusia 22 tahun. Wah. Dan semuanya dari latar belakang pendidikan yang berbeza. Kalau Haikal bidang perniagaan tani Universiti Teknologi Mara UiTM Jasim Melaka. Ashran pula seni bina dalaman UiTM Puncak Alam. Syaidil pula belajar bidang kejuruteraan mekanikal di UiTM Shah Alam. Bukan calang-calang adik-adik kita ni. Tapi kan macam mana kita faham sekarang ni masih lagi belajar dalam talian, betul tak?
Apatah lagi ada test, ujian, exam dan sebagainya. Jadi macam mana adik-adik semua membahagikan masa supaya bisnes pisang goreng ni jalan, peperiksaan pun lepas dengan jayanya? Kami macam dulu kita orang start dengan dekat Dataran Mara. Dataran Mara ni dia berniaga pada waktu malam. Jadi pagi petang macam tu kita orang ni lah, kita orang macam fokus dekat dengan kelas dulu. Malam kita orang berniaga. Lepas tu dah itu MCO 1. Bila masuk nak MCO 2, Dataran Mara terpaksa tutup. Jadi kita orang terpaksa cari tempat baru yang sekarang ni lah, berniaga petang. Tapi dengan berniaga petang ni pun kita macam kalau ada assignment ke apa, terpaksa lah bawa laptop, pergi ke kedai. Kalau macam ada siapa yang ada test ke, ada kelas ke, terpaksa lah cover yang ni, yang tu kena cover. Kita orang akan saling support each other lah. Wah, hebat orang muda, hebat. Itulah. Bila bercakap tentang pembahagian masa ni kan, kita nak tahu bila kita nak buat perniagaan, mesti ada seorang yang jadi accountant, seorang yang jadi tukang masaknya. Kalau anda, siapa buat apa? Kalau macam Pisang King ni, Ashran dia akan jadi tukang masak. Kalau Chef Eddie ni, dia yang akan buat menu semua. And saya akan fikir untuk nak improve menu baru ke apa semua. And untuk account pun saya. Macam planning. Okey, kalau Zaim Imadi pula, apa tugasnya? Saya sebenarnya sebagai pekerja harian biasa sahaja. So saya di kedai tu membantulah. Kadang saya goreng pisang. Sebenarnya Zaim ni dia baru lepas habis degree di USM. So kita orang juga buka peluang pekerjaan dekat kawan-kawan yang lain. So Zaim ni kita orang dia untuk tolong jadi rider. Bagus. Tapi kan kenapa anda berempat kan pilih pisang? Kenapa pisang nak dijadikan sebagai perniagaan dan sekarang ni difahamkan ada lebih daripada 13 perisa kan pisang goreng ni? Betul. Jadi macam mana tu? Kenapa pisang? Sebab kita orang nampak dekat Kelantan ni kurang pisang. Sebab macam boleh try lah. And mostly cheese ni memang orang Malaysia memang suka. So kita rasa macam pisang goreng kalau kita letak cheese and then kita letak flavor-flavor yang best, yang premium, insyaAllah maybe ramai orang akan suka. And mostly customer kita kalau datang, dia akan datang banyak kali lepas tu. Bila bercakap tentang pelanggan, tentang customer ni kan, saya tengok dekat Instagram, ramai rakan-rakan wanita yang pergi beli. Ni memang strategi perniagaan mereka bagus ni. Mungkin, yelah, adalah semua kacak, boleh masak, boleh goreng pisang, pandai pula tu kan. Tapi bukan mudah sebenarnya nak buat perniagaan kan. Kalau anda berempat ni muda lagi, apa antara cabarannya? Cabaran dia kalau dari segi cuaca memang kalau time angin kuat, ribut memang kita orang agak susah lah sikit sebab kita orang just guna kamera daripada belakang. And kalau dari segi buah pisang tak, kadang-kadang supplier ada yang tak cukup, pisang tak masak. Itu antara cabaran-cabaran yang susah jugalah. Tapi kita orang kena survive lah. Dan macam mana pula sokongan daripada keluarga? Sokongan daripada keluarga, alhamdulillah memang semua support kita orang, faham. Kita promote yang kedai kami. Okey, sekarang perniagaan anda di Kelantan kan? Kalau penonton WHI dari Kelantan nak ikuti anda di media sosial, boleh kongsikan terus. Okey, kalau yang semua yang belum kenal lagi Pisang King, korang semua boleh follow IG Pisang King. Kita orang ada buat servis COD, pick up and banyak lagi kita orang akan update kat IG. Korang TikTok kita orang, Pisang King 1. Okey, Pisang King. Terima kasih banyak-banyak kepada keempat-empat adik kita. Okey, nanti bolehlah hantar kepada Yana dan juga Hawa di Sri Pentas. Jauh nak jauh sangat. Doakan Okey, kami juga doakan selamat maju jaya untuk adik-adik. Pelajaran jangan dilupakan dan semoga dapat menggenggam segulung ijazah itu nanti insya-Allah. Amin, insya-Allah. Okey, salam untuk keluarga. Stay safe adik-adik semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu muda lagi, cukup matang tapi cita-cita tinggi dan rajin. Itu yang paling penting ya. Betul. Baik.
kita ada satu lagi perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan anda tentang Aniq World. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua. Anda bersama dengan saya Raja Sofia Raja Arif selaku jurucakap OBT. Hari ini saya ingin berkongsi kepada anda semua antara rangkaian produk OBT. Yang pertama sekali, kami punya 10 kod warna untuk lip matte, daripada warna-warna yang natural sehinggalah warna-warna yang berani. Itu dia. Dan selain daripada itu, antara bahan yang terkandung adalah seperti shea butter, honey oil, collagen, vitamin E dan juga argan oil. Bahan-bahan ini akan membantu untuk melembabkan kulit bibir anda. Dan bukan itu saja, ia juga boleh digunakan di bahagian pipi sebagai blusher dan juga di bahagian mata sebagai eyeshadow. Itu dia, menarik kan? Dan yang paling penting adalah setiap lip matte kami ini mempunyai 5 ml, jadi insyaAllah memang boleh tahan lama. Boleh pakai, tak kisah kalau anda menggunakan double layer, iaitu untuk gayakan seperti ombre, tidak ada masalah kerana ia tidak akan mengeringkan dan mengeraskan bibir anda. Okey, dan seterusnya kami juga mempunyai liquid foundation 2 kod warna, iaitu light dan juga medium, sesuai untuk penggunaan setiap hari. Dan antara bahan terkandung adalah seperti SPF 30 yang akan melindungi kulit wajah anda daripada sinaran UV. Okey, sesuai untuk digunakan setiap hari, terutamanya bagi kulit Asia. Dan seterusnya kami juga mempunyai two-way cake powder 3 kod warna, iaitu light, natural dan juga medium, sesuai untuk penggunaan harian. Bagi anda yang nak cepat bersiap sepadas kilat, kami sarankan untuk menggunakan two-way cake powder kami kerana pastinya anda akan bersiap dengan pantas dan dengan pantasnya kelihatan cantik. Anda boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini untuk mendapatkan rangkaian produk kami. Bagi anda yang ingin menjana pendapatan bersama dengan kami, boleh terus hubungi nombor yang tertera di kaca TV anda. Dan kami juga memberi peluang kepada anda yang ingin menjana pendapatan ataupun menjadi sebahagian daripada OBT Lover. Sekian daripada saya Raja Sofia Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Pada anda kami ingin pesan, kalau boleh jangan keluar rumah, tetapi kalau terpaksa keluar, kalau boleh berhati-hatilah sebab kes kita lihat semakin tinggi dengan sekarang ni ada varian Delta lagi. Jadi cukup bahaya. Pada hari semalam kalau kita dapat lihat kes baharu COVID-19 adalah sebanyak 17,672 kes baru dengan jumlah kematian sebanyak 174 kematian dicatatkan. Takziah kita ucapkan kepada keluarga yang kehilangan insan tersayang disebabkan oleh COVID-19 ini. Betul tu, dan kepada mereka yang sedang bertarung dengan COVID ataupun dengan apa-apa jenis penyakit sekalipun, kami doakan semoga diberi kesembuhan dengan cepat, dan kepada yang lainnya semoga kita semua terhindar daripada apa sahaja jenis penyakit, juga dari wabak. Dan ini adalah statistik berkenaan dengan kes sembuh. Dan ini adalah ringkasan kes kematian baharu dan pesanan dari Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Ini juga adalah pesanan yang mana kita semua dah tahu dah sebenarnya, Hawa. Dah lebih kurang 2 tahun sebenarnya kita hidup dalam norma baharu ini. Penggunaan face mask. Kalau boleh, doublekan face mask anda. Kalau nak lebih baik, pakai pula face shield. Bawa hand sanitizer, kerap cuci tangan. Jangan berada terlalu dekat dengan orang lain. Saya kira ini norma baharu yang kita semua dah biasa. Dan jangan lupa juga untuk ambil vaksin kerana kepentingan vaksin itu tidak diragukan lagi demi menjaga kesihatan dan keselamatan diri kita, juga orang-orang di sekeliling kita. Betul. Kalau ada orang di sekeliling anda yang ragu-ragu, fahamkan mereka. Kan jangan terus kritik, tetapi fahamkan mereka kenapa perlu kita lindung diri kita, kenapa perlu kita ambil suntikan vaksin COVID-19. Baik, itu berkenaan dengan sedikit pesanan untuk kita semua berkenaan dengan COVID-19. Ada sesuatu lagi yang kami nak war-warkan bersama dengan anda sebelum kami berdua undurkan diri pada hari ini. Okey, ia berkenaan dengan drama di slot Lestari, iaitu Anak Sena. Biarpun hidup dalam serba kepayahan, Sena tetap mementingkan pendidikan anaknya Wadi. Namun sikap Wadi yang sambil lewa mencabar kesabaran guru barunya, iaitu Cikgu Amir. Mampukah Cikgu Amir merubah sikapnya? Segalanya dalam Anak Sena mulai 26 Ogos setiap hari Rabu hingga Sabtu pukul 9 malam di slot Lestari hanya di TV3. Boleh ajak keluarga anda hari Rabu sampai Sabtu jam 9 malam. Oh, pelakon-pelakon hebat tu, Hawa.
Ya. Dan esok wanita hari ini akan kembali dengan topik penipuan dalam talian. Ada kalanya kita tak faham kenapa ada dalam kalangan mereka boleh tertangkap dalam penipuan ni. Betul, dan apatah lagi sekarang ni kita semua hidup dalam keadaan di mana teknologi ataupun internet ni memang kita bergantung kepadanya. Jadi pentingnya untuk kita ketahui juga apa sebenarnya bentuk-bentuk penipuan yang berlaku dalam talian, dan yang paling penting sekali macam mana kita nak mengelak daripada menjadi mangsa penipuan dalam talian. Jika anda pernah mengalami situasi sebegini ataupun ada tips yang ingin dikongsikan kepada kami yang boleh kami bawakan esok, anda boleh kongsikan di Facebook WHITV3 ataupun di Instagram kami WHITV3. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada anda semua yang dah setia bersama dengan kami selama 1 jam ni berkenaan dengan topik variasi menu berasaskan pisang. Macam-macam sebenarnya kalau kita bercakap tentang pisang ni. Kalau saya kan tiap-tiap pagi selalu saya buat smoothie, saya akan masukkan pisang juga dan buah-buahan yang lain juga. Healthy. Sangat-sangat sihat. Baiklah, wanita hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Stay safe semua. Bye. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.